أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya doakan semoga sentiasa berada di bawah kasih sayang, inayah dan riayah Allah kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung kembali perkongsian kita di mana di dalam ayat surah Al-Baqarah, ayat kita sampai kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 230-32. Ayat yang seperti dipaparkan. Okay, kita pendengarkan dulu bacaan daripada qari untuk ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Ayat yang antara lain ditafsirkan ataupun diterjemahkan seperti berikut. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Apabila mereka, lelaki dan perempuan itu bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat yang seperti dipaparkan iaitu ayat 232 surah Al-Baqarah. Kita masih lagi membicarakan tentang persoalan utama di dalam bab nikah kahwin, khususnya dalam bab talak. Maka permasalahan utama dalam bab talak dibicarakan di dalam Al-Quran, dan ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan persoalan-persoalan utama berkaitan dengan bab talak. Dia sama dengan ayat yang sebelum ni, yang mana ia bermula dengan wa iza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna. Sama. Yang sebelum ni kita baca ayat 231, dia bermula ayat tersebut dengan rangkai kata yang serupa. Wa iza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna. Yang bermaksud dan apabila. Talaqtum, kamu menceraikan. Talaqtumun nisa. Talaqtum maknanya kamu menceraikan. Kamu di sini merujuk kepada orang-orang yang beriman. Antum, kan dhamir dia ialah antum, yang ini merujuk kepada orang-orang yang beriman. Kamu menceraikan an-nisa, perempuan-perempuan, merujuk kepada isteri-isteri yang diceraikan. Fa balaghna ajalahunna, maka fa tu maka dia fi'il yang berkaitan ialah balaghna itu. Fa itu adalah maka. Balaghna itu adalah fi'il madhi. Untuk dhamir dia, ganti nama dia ialah hunna. Talaqtum tadi fi'il madhi, dhamir dia ialah antum. Balaghna fi'il madhi juga, dan dhamir dia ialah hunna. Sebab tu dia kata hunna balaghna. Hunna balaghna. Kalau antum balaghtum. Hunna balaghna. Maka siapa yang sampai hunna, iaitulah perempuan-perempuan yang diceraikan tadi, iaitu isteri-isteri yang diceraikan.
Mereka sampai apa? Sampai ajalahunna, masa mereka. Masa ini merujuk kepada iddah. Iddah mereka. Yang ini iddah telah pun habis. Iddah yang dikatakan, yang dibicarakan dalam ayat yang sebelum ni, iaitulah iddah bila mana berlaku talak. Iddahnya ialah 3 kali suci. Fala ta'dhuluhunna, maka jangan. La itu bermaksud jangan. Bukan tidak. Itu la nahiyah. La nahiyah. Yang ini la yang bermaksud jangan. Dia bukan la nafiyah. Kalau la nafiyah bermaksud tidak. Ini jangan. Sebab itu ta'dhuluhunna. Dia asalnya ta'dhuluna. Ada nun di situ. Dia asalnya di sini ada nun. Ta'dhuluna. So nun itu dibuang kerana la itu bermaksud la an-nahiyah. Perkataan ta'dhulu dia daripada adala. Adala ya'dhulu adlun. Balagha yang tadi kita ambil awal-awal tadi, balagha bulu. Okey. Adala bermaksud tegah ataupun larang, ataupun menghalang. Boleh juga. Janganlah kita menghalang. Menghalang siapa? Hunna, menghalang isteri-isteri tadi. Hunna ini merujuk kepada isteri-isteri. Menghalang siapa? An yankihna azwajahunna. Menghalang isteri-isteri tadi. An yankihna. Yankihna adalah fi'al mudhari'. Ganti nama dia ialah hunna. Hunna yankihna. Hunna yankih. Merujuk kepada isteri-isteri. An-nisa. Isteri-isteri tadi yang diceraikan. Menghalang mereka daripada menikahi ataupun berkahwin azwajahunna, suami-suami mereka. Suami-suami ini merujuk kepada suami yang mereka telah pun yang terpisah dari mereka, yakni suami yang bekas suami. Itu maksud dia, bekas suami, yang mana mereka telah pun terpisah, yang telah pun terlerai ikatan perkahwinan. Maka jangan dia halang perempuan diceraikan tadi untuk menikah suami-suami mereka, yakni bekas suami-suami mereka. Jangan dihalang. Disebutkan di sini azwajahunna kerana dia merujuk kepada bahawa mereka ini adalah dulunya suami-suami. Itu disebut di sini azwajahunna. Walaupun dari segi hakikatnya dia adalah bekas suami. Tapi disebut sini azwajahunna, disebut suami. Kerana bi'atibar, kerana mengambil kira mereka ini, lelaki-lelaki ini adalah dahulunya suami perempuan yang diceraikan tadi. Maka jangan dihalang perempuan tadi daripada berkahwin, bernikah suami-suami mereka, yakni bekas suami-suami mereka. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, jika taradau, saling reda meredai, saling suka sama suka. Dia dua pihak. Dia asalnya reda kan. Reda maknanya suka. Tapi taradau fi'il dia seperti berikut. Tarada ya taradi taradiyun ataupun taradin. Itu adalah dia punya fi'il dia. Dia bermaksud suka sama suka. Dia ada dua pihak. Di sini bermaksud pihak suami dan juga pihak isteri. Maknanya pihak suami dan isteri suka sama suka. Jika begitu keadaannya, jika suka sama suka, jangan ta'dhuluhunna. Fala ta'dhul, jangan ditegah. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, jika keduanya saling suka sama suka, bainahum, antara mereka, yakni antara sang suami dan juga sang isteri juga sang suami-suami, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Untuk mereka kembali suka sama suka dengan cara yang baik. Dan ini dengan cara kembali mengikut peraturan, mengikut akhlak yang dianjurkan oleh Islam, dengan tata cara yang dianjurkan oleh Islam. Yang ini kena bernikah semula, kena mungkin ada peminangan semula, menyatakan hasrat maksud, kemudian bernikah, kemudian ada mahar. Kena mengikut tata cara. Itu dikatakan di sini bil ma'ruf, dengan tata cara yang baik. Okay? Siapa yang menegah ini? Siapa yang menegah ini? Yang ada kuasa untuk menegah ini adalah wali. Jadi taujih ini ataupun perbualan ini ditujukan kepada para wali kepada wanita yang diceraikan tadi. Maknanya macam saudara lelaki, ayah, ataupun mungkin atuk.
yang mana dia menjadi wali kepada suami, pada sang isteri yang dia diceraikan tadi. Maka mereka ini jangan menegah bila mana antara dua belah pihak, isteri dan juga suami, saling sama suka. Saling sama suka. Sama suka untuk kembali semula kepada ikatan perkahwinan. Ayat ini diturunkan, asbabun nuzul ayat ini dia diturunkan kerana dia menceritakan apa yang berlaku ketika zaman Rasulullah SAW diturunkan kepada seorang wanita bernama Jamilah bint Yasar, di mana dia adalah saudara perempuan kepada Ma'qal bin Yasar al-Muzani. Okay. Dia berkahwin dengan seorang lelaki bernama Asim bin Adi. Okay. Tetapi Asim bin Adi dia telah mentalakkan Jamilah. Dan bila mana berlaku talak dan habis iddah, 3 kali suci habis, tiba-tiba dia beritakan bahawa Asim bin Adi ini untuk hendak kembali kepada Jamilah, dan Jamilah redha, dia pun suka untuk kembali semula kepada Asim. Perkara tersebut bagaimanapun dihalang oleh saudara lelaki kepada Jamilah, iaitu Ma'qal bin Yasar, yang mana dia tidak suka. Dia berkata, dahulunya engkau telah pun berkahwin dengan adikku dan aku memuliakan engkau, tetapi engkau talakkan pula adikku. Kan? Kemudian engkau datang semula untuk meminang dia? Layak ke engkau datang semula untuk meminang dia? Dia kata gitu. Maka dia telah bersumpah bahawa perkara tersebut tidak akan berlaku, kan? Tidak akan berlaku sedangkan dia adalah wali kepada Jamilah. Kan? Bila mana perkara tersebut dibawa kepada pengetahuan Rasulullah SAW, maka ayat ini diturunkan. Ayat ini diturunkan menegah daripada perkara tersebut, halangan tersebut, yang mana antara pihak suami, bekas suami dan juga isteri, bekas isteri saling suka, redha meredai untuk kembali semula, maka perkara tersebut jangan dihalang. Bila mana ini diberitahu kepada Asim bin Adi, maka dia berkata apa? Sesungguhnya sekarang ya Rasulullah, aku akan lakukan apa yang Allah perintahkan. Aku akan nikahkan Jamilah bin Yasar dengan Asim bin Adi. Aku akan lakukan perkara tersebut. Ini yang dikisahkan dari segi asbab nuzul ayat-ayat yang kita baca 232 ini. Zalika yu'adhu. Yang demikian yu'adhu bihi man kana minkum adalah yu'adhu, maknanya dipandang baik, dimuliakan. Yu'adhu dia daripada wa'adha asalnya menasihat, ataupun memberi nasihat, itu dipanggil wa'adha. Ya'idhu wa'adhun. Ini perkataan yang telah pun juga kita ambil pada yang lepas. Wa'adha ya'idhu wa'adhun, maknanya nasihat. Tapi kalau yu'adhu bermaksud lebih baik, lebih dipandang mulia, itu yu'adhu. Dia adalah dipandang mulia, dipandang baik, itu maksud dia yu'adhu. Dia adalah fi'il mudhari' mabni lil majhul, yu'adhu. Di baris depan, kemudian huruf sebelum akhir dibaris dengan baris atas. Maknanya dipandang mulia, dipandang lebih baik, lebih dapat diambil pengajaran, itu bermaksud yu'adhu. Yang demikian dipandang mulia, yu'adhu bihi, padanya, pada apa yang perlakuan yang demikian tadi yang disebutkan tadilah. Padanya pernikahan tersebut bila mana dia berlaku. Mangkana, kepada siapa? Mangkana, sesiapa, minkum, antara kamu, beriman, yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Perkara tersebut diikat dengan apa? Diikat dengan keimanan. Maknanya orang yang beriman, dia akan melakukan apa yang disarankan, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini adalah prinsip keimanan. Apa yang Allah perintahkan, maka akan dilakukan oleh kita. Kan? Walaupun khitab itu kepada seorang, zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia merujuk kepada semua kita orang yang beriman. Semua kita orang yang beriman. Zalikum, itu bagi kamu. Zalikum, yang demikian bagi kamu, yakni zalikum,
itu bagi kamu azka, lebih baik. Azka. Azka bermaksud ahsan. Azka bermaksud ahsan ataupun khairun. Lebih baik. Azka. Di asal maksudnya zaka. Zaka maksudnya suci. Suci. Penyucian. Zakat. Zakat itu bermaksud penyucian. Zakat kan. Jadi azka bermaksud lebih baik. Yang demikian bagi kamu lebih baik. Lakum, untuk kamu. Wa athhar, dan lebih suci, lebih bersih daripada taharah. Ini adalah isim tafdil. Ini bukan fi'il, ini isim tafdil. Azka, isim tafdil. Athhar, azka maknanya lebih baik. Athhar, lebih suci, lebih bersih. Kenapa dikaitkan dengan lebih suci dan lebih bersih? Lebih suci dan lebih bersih untuk kita dan juga untuk pihak wali dan juga untuk pihak isteri dan untuk pihak suami. Kita tidak tahu apa yang berlaku. Kita tidak tahu apa yang berlaku. Dia dapat menolak daripada apa juga bentuk kemudaratan, apa juga bentuk mungkin mudarat buruk yang akan berlaku pada masa yang hadapan. Mungkin dia dapat menolak daripada perlakuan-perlakuan maksiat seperti zina sebagai contohnya, ataupun yang seumpama dengannya. Maka itu lebih baik untuk mereka, sang suami, bekas suami dan juga bekas isteri, untuk bersama semula bila mana ada keinginan antara kedua mereka. Maka jangan dihalang. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di dalam ayat-ayat ini. Itu lebih baik dan itu lebih bersih, lebih suci untuk kita orang yang beriman, supaya tidak di dalam hati kita timbul syak sangka. Untuk sang isteri supaya tidak berlaku perkara-perkara yang mendatangkan keburukan, kemaksiatan, dan juga untuk sang suami supaya terhindar daripada segala bentuk kejahatan, khususnya kejahatan hati yang mana boleh mendorong kemudian untuk bersama dengan bekas isteri secara yang tidak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui, wa antum, sedangkan kamu tidak, la ta'lamun, tidak mengetahui. Allah mengetahui akan isi hati suami dan isteri, sama ada mereka padanya ada kasih sayang ataupun tidak, sedangkan kita ini tidak mengetahui. Kita ini tidak mengetahui akan hati yang tersembunyi daripada pandangan kita, hati-hati saudara kita, hati-hati sesama Islam, kita tidak tahu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan hati-hati tiap-tiap orang yang beriman, khususnya sang isteri dan juga sang suami. Secara ringkas kita merujuk kepada hukum tajwid ayat yang telah kita baca ini. Talaqtum, itu talaqtum, ada di situ hukum qalqalah. Kemudian ada nun syiddah banyak tu, ajalahunna, ta'dhuluhunna, azwajahunna, kena baca dengan bacaan dengung. Kemudian taradau bainahum bil ma'ruf, mim bertemu dengan ba, itu adalah ikhfa syafawi, kena baca dengan dengung, sedikit dengung. Mim itu tanpa menutup mulut, dengan dibukakan sedikit, kerana dia bertemu dengan ba di situ. ذلك يوعظ به من كان إخفاء منكم, sekali lagi ikhfa, wal yaumil akhir, ذلكم azka, mimmati bertemu dengan hamzah adalah izhar syafawi, azka lakum wa athhar, mimmati bertemu dengan waw, sekali lagi hukum izhar syafawi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, antum ikhfa, antum la ta'lamun, mimmati bertemu dengan lam, antum la ta'lamun adalah hukum izhar syafawi. So ada izhar syafawi, lakum wa athhar, kemudian antum la ta'lamun, sekali lagi izhar syafawi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sedikit pengajaran mungkin kita dapat ambil daripada ayat tersebut. Aqulu qawli hadha, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.